Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin bil karim Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'lamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, seterusnya para hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberi taufik hidayah kepada kita untuk hadir bersama-sama pada pagi ini untuk berkongsi ilmu tentang pelajaran tafsir Al-Quranul Karim pada surah Taha, Suratul Taha, iaitu juzuk yang ke-16, surah yang ke-20, ayatnya ayat 36. Saya bacakan dahulu ayatnya, semoga Allah beri ketenangan jiwa kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra idh awhayna ila ummika ma yuha Aniqdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bis-sahil ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun lahu wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum 'ala man yakfuluh فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم فتناك فتونا فلبئت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, pada pelajaran yang lalu saya ambil sedikit untuk kita sama-sama merenungi. Pada ayat 36 Allah berfirman,
Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, sesungguhnya telah diperkenankan permohonanmu wahai Musa, iaitu Nabi Musa alaihi salam. Jadi Allah perkenankan permohonan Nabi Musa. Allah meluluskan permohonan Nabi Musa alaihi salam sebanyak 8 perkara. Pertama, dilapangkan dada Nabi Musa AS dalam menghadapi perkara kebenaran semasa menyeru Fir'aun. Yang kedua, dimudahkan urusannya untuk menyampaikan perutusan Allah. Allah permudahkan urusan Nabi Musa untuk menyampaikan utusan Allah. Ya, ini juga kita perlu minta kepada Allah Ta'ala supaya dipermudahkan urusan dunia dan akhirat serta hari kematian kita. Mudah-mudahan ya Allah permudahkan. Minta-minta panjang umur lah ya. Yang ketiga, Allah makbulkan permohonan Nabi Musa, dibukakan simpulan dari lidah Nabi Musa supaya dapat berbicara dengan lancar. Itu juga anugerah dan pemberian Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Yang keempat, orang-orang yang diseru oleh Nabi Musa dapat memahami pengajaran yang diucapkannya. Mudah-mudahan ya, apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu dapat dipahami ya, pengajaran yang diucapkan oleh Nabi Musa. Ini pun satu anugerah dan pemberian daripada Allah SWT juga. Yang kelima, salah seorang keluarga Nabi Musa ini dijadikan pembantu kepada Nabi Musa. Di antara mereka, ini yang keenam, di antara mereka maka Nabi Harun lah yang dipilih sebagai pembantu disebabkan ada kelebihan yang terdapat pada Nabi Harun. Kerana Nabi Harun lebih fasih, lebih lancar dalam bertutur kata. Begitu juga Nabi Harun seorang yang lemah lembut orangnya, walaupun pernah Nabi Musa bersikap kasar dengan menarik janggutnya. Begitu pula rupa Nabi Harun ini molik, maknanya cantik dan kulitnya putih. Sedangkan Nabi Musa pula hitam manis, kulitnya kemerah-merahan. Yang ketujuh, diteguhkan kekuatan Nabi Musa dengan bantuan Nabi Harun. Yang ke-8, akhir anugerah Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, Nabi Harun dijadikan pihak yang bersekutu dalam urusannya menyiarkan perutusan Allah ataupun dakwah al-Islamiyah. Ya, kerana agama Islam daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada kita semua sehinggalah akhir zaman, sehinggalah kiamat, tetap sebagai agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Seterusnya Allah berfirman pada ayat 37, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Dan sesungguhnya kami, yakni Allah SWT telah mengurniakan nikmat kepada kamu wahai Musa pada waktu yang lain. Waktu yang lain tu termasuk perkara-perkara dahulu ya, sebelum itu ya. Jadi Allah menyatakan bahawa Tuhan dengan kurniaannya, yakni Allah SWT dengan kurniaannya yang sangat luas, sudah sepatutnya meluluskan permintaan Nabi Musa itu. Sedangkan sebelum itu sesungguhnya Allah telah pun mengurniakan nikmatnya yang tersangat besar kepada Nabi Musa AS. Hal ini sebenarnya ada disebut dalam ayat berikut, ayat akan datang, yang semuanya tidak kurang daripada 8 macam juga. Nikmat yang Allah beri kepada Nabi Musa AS sebelum dia menjadi dewasa, sebelum dia diturunkan wahyu. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, idh awhayna ila ummika ma yuha. Ketika itu kami telah mewahyukan kepada ibu kamu. Dalam ayat ni disebut wahyu ya. Idh awhayna ila ummika ma yuha. Ketika itu kami telah wahyukan kepada ibumu sesuatu yang diwahyukan. Sedangkan orang perempuan sepatutnya tidak menerima wahyu sebab tak boleh jadi nabi. Sebab itu di sini diterangkan, yang pertama, anugerah yang diberi oleh Allah SWT kepada ya, ibu Nabi Musa juga terbabit dalam peristiwa Nabi Musa ini. Semasa kecilnya Allah telah mewahyukan kepada ibu Nabi Musa yang bernama Yohanis
Ibu Nabi Musa namanya Yuhanis, iaitu ialah berupa mimpi atau berupa ilham, kerana dia hanya seorang perempuan, bukanlah seorang nabi yang melayakkan dirinya untuk menerima wahyu. Yuhanis ini ia tak layak menerima, tidak layak menerima wahyu, iaitu sewaktu Nabi Musa dilahirkan, sedangkan ibunya tersangat takut kalau bayi itu, Nabi Musa itu sendiri, ditemui oleh Firaun, nescaya dibunuh oleh Firaun. Maka wahyu yang dikurniakan ini merupakan satu penghormatan, ihtiram yang begitu besar kepada kepada ibu Nabi Musa alaihi salam. Sebab itu Allah berfirman, anikzifihi fitabu tifakzifihi fil yammi falyulqihi al yammu bis-sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini, iaitu hendaklah engkau masukkan Nabi Musa itu ke dalam peti, masukkan Musa itu ke dalam peti dan hanyutkan ke dalam sungai, dan sungai itu melemparkannya ke tepi pantai yang akan diambil oleh musuh bagi aku dan musuh baginya bagi Nabi Musa, dan aku lempahkan rasa cinta aku kepada engkau dan supaya engkau diasuh di bawah perhatian aku. Maknanya walau dibela oleh Firaun, namun tetap Nabi Musa dalam perhatian Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, isi wahyu tersebut mengandungi arahan ataupun ilham serta mimpi ibu Nabi Musa ini, meletakkan bayinya ke dalam sebuah peti yang di dalamnya dialas dengan kapas dan di luarnya disapu dengan minyak tar supaya tidak diresapi air, terus dihanyutkan ke dalam sungai Nil yang dibawa oleh arus menuju ke cabang anak sungai yang mengalir ke sebuah taman raja kepunyaan Firaun. Di sanalah peti itu tersadai. Firaun pun mengambil dan memeliharanya di istana, yang akhirnya nanti dia merupakan musuh kepada Nabi Musa, sebagaimana dia juga adalah musuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajaran kepada kita, bahawa semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menanamkan bibit kasih cinta, kasih sayang. Ini semua adalah urusan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dan aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, limpahkan rasa cinta aku kepada engkau, yakni peti itu hanyut ke taman permandian Firaun. Di sana Firaun sedang duduk-duduk dengan isterinya Asiyah binti Muzahim. Apabila kelihatan peti itu, diperintahkan hamba sahayanya mengambilnya. Tiba-tiba didapati dalamnya seorang bayi yang sangat cantik, sangat elok rupa parasnya. Maka Allah mentakdirkan Firaun jatuh kasih cinta kepadanya, kepada Nabi Musa, dengan kasih yang amat sangat, hingga tidak tersabar berpisah dengannya. Kalau berpisah, sekelip mata saja dia akan cari Nabi Musa ini. Dia begitu cinta kepada Nabi Musa. Lebih-lebih lagi ketika isterinya mengatakan, isteri Firaun mengatakan, sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah SWT dalam suratul Qasas. Jadi pentafsir ni dia pandai, dia buat perbandingan pada ayat suratul Qasas, sedangkan kita baca surah Taha. Lalu Allah berfirman, meriwayatkan perkataan Asiyah binti Muzahim ni tadi, qurratu ainin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Menjadi cahaya mata untuk aku dan menjadi cahaya mata untuk engkau, wahai Firaun. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia berguna kepada kita atau kita ambil menjadi anak angkat.
Ini bermakna rasa kasih yang dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi Musa menyebabkan hati setiap orang, termasuklah Firaun sendiri dan isterinya sendiri, jatuh kasih cintanya kepada Nabi Musa AS. Ini kuasa yang ada, kuasa kehebatan Maha Agung Allah SWT yang memiliki segala-galanya. Ini yang kedua. Ya, Allah hunjamkan rasa kasih sayang ke dalam Firaun yang zalim itu, yang telah membunuh sekian banyak keturunan Bani Israel, terdiri daripada anak-anak lelaki mereka, kerana takut di sana menggulingkan pemerintahan Firaun itu. Yang ketiga, dan supaya engkau diasuh di bawah perhatian aku. Walaupun diasuh oleh Asyah, walaupun diasuh oleh Firaun, tapi Nabi Musa dalam perhatian Allah Subhanahu wa taala. Yakni engkau telah dibela, engkau telah dipelihara dalam istana dengan cukup pemeliharaan semata-mata di bawah perhatian dan kelolaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menggambarkan kepada kita betapa hebatnya ya manusia, tetapi lebih hebat lagi Allah SWT dalam menyusun strateginya, ya. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman pada ayat 40, saya terjemahkan terus. Ingatlah ketika kakak kamu berjalan, lalu dia berkata, mahukah kamu aku tunjukkan kepada orang yang akan mengasuh Nabi Musa, mengasuh budak ni, Musa ni, ya. Maka kami kembalikan engkau kepada ibumu supaya senang hatinya dan tidak bersedih lagi. Dan ingatlah pula ketika engkau membunuh seorang manusia, lalu kami selamatkan engkau dari duka cita, dan kami uji engkau dengan ujian yang berat, sehingga engkau tinggal bertahun-tahun lamanya dalam satu keluarga di negeri Madian. Kemudian engkau datang kemari mengikut takdir yang ditetapkan, wahai Musa. Ini yang keempat pula, ya, anugerah dan pemberian, ya, Allah SWT kepada Nabi Musa. Ingatlah ketika kakak kamu, kakak Nabi Musa sendiri, berjalan lalu berkata, maukah kamu wahai Firaun atau wahai Asyah, aku nak tunjukkan kepada orang yang akan mengasuh budak ini ataupun Musa ni. Maka kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibu kamu supaya senang hatinya dan tidak bersedih lagi. Yakni sudah tentu ibu kamu sangat berduka cita apabila berpisah dengan kamu setelah menghanyutkan kamu ke dalam sungai. Namun demikian Allah sentiasa melimpahkan rasa belas kasihan kepadanya, ya, kepada Nabi Musa dan ibunya. Dia segera menyuruh kakak kamu yang mengintip-ngintip, ya, dari jauh dan dengan cara bersembunyi berjalan. Ini kakak Nabi Musa ni bersembunyi berjalan, mengikuti dari belakang ke mana peti itu telah dihanyutkan, sehingga sampailah perjalanannya ke istana Firaun, di mana terdapat kegemparan disebabkan Nabi Musa tidak mahu menyusu. Macam mana nak bela ni kalau dah tak nak menyusu, tak nak makan, tak nak minum? Macam mana nak bela? Di mana terdapat kegemparan disebabkan Nabi Musa tidak mahu menyusu setiap perempuan yang ingin menetekinya, ditolaknya, dan dia tidak mahu menghisap teteknya, tak mahu, ditolaknya. Hal ini menyebabkan kesukaran kepada Firaun untuk mencari perempuan tukang meneteknya. Ketika itulah kakak kamu tadi yang bernama Maryam, ini bukan Maryam yang, ya, anak apa tu Nabi Isa, ya. Lalu namanya Maryam, ya, menyamarkan diri seraya berkata, dia menyamar, ya, dia berkata, mahukah kamu aku nak tunjukkan seorang perempuan yang boleh menyusuinya serta memeliharanya dan mengasuhnya. Semua melalui faktor-faktor dan sebab-sebab, ya, dengan izin Allah.
Lalu dibawanya ibunya ke situ, dan dengan limpah kurniaan Allah kembalilah si anak kepada ibunya, kerana hanya kepada ibu kamu sahajalah baharu engkau mahu menyusu. Dan itulah janji, ya, janji Allah yang akan mengembalikan engkau kepada ibu kamu telah terlaksana untuk menghilangkan kesedihannya dan menjadi senang. Lapang dada Nabi Musa AS, ya, dan ibunya juga. Ini yang keempat, anugerah pemberian Allah Ta'ala kepada Nabi Musa AS. Yang kelima, dan ingat pula ketika engkau membunuh seorang manusia, lalu kami selamatkan engkau daripada duka cita. Tapi sebenarnya bukan Nabi Musa nak membunuh, dia cuma, ya, meleraikan, ya, peristiwa Nabi Musa ketika itu umurnya 30 tahun. Seorang remaja, dia telah membunuh seorang kafir bangsa Qibti, bangsa Qibti iaitu Mesir. Jadi ada dua di sini. Satu keturunan Bani Israel, anak cucu cicit Nabi Yaqub. Yang satu lagi berbangsa Qibti, ya, orang Mesir dipanggil Qibtiyah. Sebab itu isteri Nabi ada seorang bernama Imra'atul Qibtiyah, memang penduduk Mesir, ya. Sebab itu dalam satu riwayat hadis Imam Nawawi menyebutkan, ya, janganlah kamu, ya, membuat sesuatu yang bercanggah dengan syarak, ya, sedangkan di negeri Mesir itu masih lagi ada orang yang setia. Pasal mungkin ada keturunan Imra'atul Qibtiyah ini, ya. Anaknya Nabi Muhammad bernama Ibrahim, mati masa kecil, anak kepada Imra'atul Qibtiyah ini. Itu sebab tuan-tuan, ya, dan satu ketika dulu anak-anak kita ramai pergi ke Mesir, belajar di Mesir. Saya sendiri pun belajar di Madinah dulu. Tenaga pengajar banyak daripada negeri Mesir, ya, walaupun saya belajar di Madinah, ya. Itu dia beza orang dulu dengan orang zaman sekarang belajar, ya. Orang zaman sekarang dia guru Mesir dah tak berapa banyak dah. Sebab pelajar-pelajar Mesir ni, dia pelajar-pelajar Saudi ni, dia belajar di Mesir, dapat diploma, dapat ijazah. Bila dia lulus, dia balik ke Madinah balik. Guru-gurunya menyusuli dalam melakukan haji dan umrah, maka mereka lantik jadi pensyarah-pensyarah di Universiti Madinah. Sebab itu saya sempat belajar dengan guru-guru, ya, di guru-guru Azhar di Madinah pada masa itu, ya. Tahun 81, 82, 83, 84 barulah saya balik, 84, 85, ya. Itu beza dia. Jadi orang Mesir ni kalau soalan bocor, dia cetak pagi ni juga. Kalau semalam bocor, pagi ni katanya dakwat tu masih basah lagi, macam goreng pisang panas punya soalan. Ya, ada punya setianya, ya. Kita siap dengan escort, ya, soalan, bawa ke lembaga peperiksaan, ya. Bukan senang soalan peperiksaan ni. Betapa setianya, ya, mereka ini kepada kebenaran, ya. Ini terdiri daripada guru-guru Azhariyah, ya. Jadi Nabi Musa ketika itu umurnya 30 tahun, dia telah membunuh seorang kafir bangsa Qibti. Tapi bukan sebenarnya dia bunuh, ini bunuh tak sengaja ni. Dia cuma meleraikan saja. Tiba-tiba dengan sebab sekali tamparan saja terus mati terus. Sebenarnya dia bukan nak bunuh, ya. Yang bertengkar dengan seorang berbangsa dengannya, keturunan Bani Israel. Dia melakukan pembunuhan untuk membela kaumnya Bani Israel. Nabi Musa ni keturunan Bani Israel, Nabi Yaqub, dan disebabkan orang yang dibunuh itu orang kafir, perbuatannya itu menyebabkan dia takut dihukum oleh Firaun, maka terpaksalah dia lari ke Madian, kampung Nabi Shu'aib, untuk menyelamatkan dirinya dari duka cita dan takut itu. Ini yang perjalanan hidup Nabi Musa, ya, yang ke berapa? Yang ke-5, ya. Yang ke-6, dan kami, yakni Allah, uji engkau dengan ujian yang berat, wahai Musa, iaitu satu lepas satu ujian menimpa ke atas kamu.
Sebab itu kita ni kaedahnya senang. Ahasiban nas ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah menyangka manusia itu bahawa dia dah cukup dengan beriman saja dah cukup ke? Ahasiban nas ayaqulu amanna wa hum la yuftanun, sedangkan mereka itu tidak diduga, dicuba ataupun di berbagai-bagai dugaan, ya. Di antaranya tindakan Firaun membunuh semua bayi lelaki yang dilahirkan pada tahun itu, sedangkan engkau telah terselamat. Engkau dihanyutkan di sungai dalam peti, kemudian dipungut oleh Firaun menjadi anak angkatnya. Engkau tolak semua perempuan yang hendak menyusukan kecuali ibu kamu saja engkau mahu menghisap, ya, bina susunya. Engkau tarik janggut Firaun menyebabkan dia murka, hendak membunuh kamu, tetapi muncullah isterinya Asiah menegar dan mengatakan dia merupakan anak kecil tak berakal, ya. Bukan tak ada otak. Tak ada otak lain, ini tak berfikir, tak berakal, ya. Tidak dapat membezakan yang mana bara api dan yang mana batu permata. Maka engkau telah mengambil bara api, wahai Musa. Sebenarnya takkanlah Nabi Musa tak tahu, ya. Takkan ambil bara api, mestilah dia nak ambil batu permata tadi. Ini ada ulama mentafsirkan tangannya ditepis oleh malaikat untuk ambil bara api, ya. Kemudian ada ceritanya, bila dia ambil bara api, dia tu masuk ke mulut. Bila masuk ke mulut, menjadikan dia tidak petah bertutur, tapi tak mencacat jela dia sebagai Nabi, ya. Tangan tak melepuh pasal dia tarik janggut Firaun. Dan engkau bunuh seorang Qibti lalu melarikan diri ke Madian. Jadi ini satu anugerah pemberian Allah Ta'ala kepada engkau, wahai Musa. Kecil lagi dah nak menumbangkan, ya, kesombongan yang ada pada Firaun. Yang ketujuh, sehingga engkau tinggal bertahun-tahun dalam satu keluarga di negeri Madian, di kampung Nabi Syuaib, yakni dalam pelarian engkau, yang mana engkau telah menderita pelbagai sengsara, sehingga engkau telah mengabdikan diri engkau untuk menjadi pengembala kambing kepada keluarga Nabi Syuaib selama 10 tahun. Lama tu 10 tahun, ya. Dan tempoh perkhidmatannya 10 tahun itu pula menjadi mahar ataupun mas kahwin kepada Nabi Musa alaihi salam untuk memperisterikan anak perempuan Nabi Syuaib yang bernama Safura. Itu pun satu anugerah jodoh, ya. Kemudian engkau datang kemari ke Jabal Turusina, Bukit Turusina, di lembah suci Tua, tempat pada masanya mengikut takdir yang ditetapkan oleh Allah. Ketika itu umur Nabi Musa genap 40 tahun. Ini cabaran yang dihadapi oleh Nabi Musa. Sebab itulah dia termasuk dalam ulul azmi minar rusul, rasul yang mempunyai keazaman yang kuat dalam seruan dakwah, ya. Sebab itu dalam urusan berdakwah ini memerlukan kepada keazaman yang kuat, ya. Semua orang yang terlibat dalam urusan dakwah, dia mesti berhadapan dengan kesukaran dan kepayahan, kerana urusan dakwah ini tidak dihampar dengan permaidani merah, tetapi dia dihampar dengan ranjau dan duri, ya. Sebab itu bukan senang, ya. Dan semasa itu pula lah dia baru mendapat seorang anak. Apabila tugas telah memanggil, anak dan isteri terpaksa ditinggalkan. Jadi dia terpaksa serah diri pada perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Pergi Jabal Turusina, bermunajat kepada Allah Ta'ala, berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi Musa dikenali sebagai Kalimullah, yang berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam waktu yang sama, kaum Bani Israel sudah mula menyembah anak lembu, yang ditempa anak lembu itu oleh Samiri, dan disihirkan anak lembu tadi sehingga boleh berbunyi, menyebabkan Bani Israel menyembah anak lembu.
Ya, kata Harun, jangan sembah anak lembu, nanti balik Musa marahnya aku. Dia marah dia Nabi Musa betul. Bila tengok aja Bani Israel sembah anak lembu, terus Nabi Musa campakkan alwah. Alwah ni papan batu kalau ikut terjemahan. Rupanya Taurat, ya, itu ditulis pada papan batu. Ya, bila dicampak, pecahlah dia. Wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhi yajurru ilai. Maka dicampaklah papan batu tadi, terus dipaut kepala Harun, janggut Harun ditarik oleh Nabi Musa, marah kepada Nabi Harun. Kenapa kau biarkan Bani Israel menyembah anak lembu? Kata Nabi Harun, aku dah cakap dengan dia jangan sembah anak lembu, nanti balik Musa marahnya aku. Nabi Harun ni lembut orangnya, ya. Kata Nabi Harun, buat apalah kita bergaduh, nanti ditengok oleh Bani Israel kita ni tidak bersatu padu, ya. Sebab itu semua jadi pengajaran kepada kita dalam masalah menangani urusan agama Allah ini. Mesti kita beramah mesra, berkasih sayang, ya, menyatu padu, ya, walaupun kita berhadapan dengan kesukaran dan kepayahan, kerana Allah nak bagi kita ganjaran pahala yang besar yang boleh mengkifarahkan dosa-dosa kita yang lalu, ya. Allah berfirman pada ayat 41, wastana'tuka li nafsi. Ini kadang-kadang kita pegang jawatan, ya, dah balik ke rumah bini pula berungut. Itulah awak, saya dah cakap jangan jadi jawatan kuasa surau, jangan jadi kuasa masjid, ya, susah payah. Jadi dia pula tukang hasut pula, ya. Patutnya dia menyatu padu, dia menguatkan semangat untuk terus, ya, memperjuangkan hak, ya, ataupun memperjuangkan tanggungjawab. Sebab itu kita tak boleh nak dapat mengkifarahkan dosa-dosa kita, melainkan kita berhadapan dengan kesukaran dan kepayahan, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menduga di kalangan kamu mana orang yang paling baik amalan, ya. Dan aku telah memilih engkau untuk diriku. Dan aku telah memilih engkau wahai Musa untuk diriku. Allah berfirman begitu, ya. Wastana'tuka li nafsi. Maknanya Allah memilih Nabi Musa supaya menegakkan hujah, menegakkan keterangannya, serta menjadi pengantara di antara Tuhan dengan makhluknya di dalam menyampaikan seruan agama ke arah mentauhidkan Allah. Sedangkan Allah tak berhajat kepada Nabi Musa. Sebenarnya Allah Maha Kaya. Allah boleh bagi hidayat kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak boleh bagi petunjuk kepada siapa saja yang kau kehendaki, tetapi akulah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang aku kehendaki, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah memilih Nabi Musa supaya menegakkan hujah, supaya menegakkan keterangannya, serta menjadi pengantara di antara Allah SWT dengan makhluknya di dalam menyampaikan seruan agama ke arah mentauhidkan ataupun mengesakan Allah SWT mengikut syariat yang benar untuk kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat. Idhab anta wa aquk bi ayati wala tanya fi zikri. Pergilah engkau dan saudara kamu membawa keterangan aku, dan janganlah kamu berdua merasai bosan di dalam mengingatkan aku. Ini jangan ada bosan, tak boleh. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, ya, kita tak boleh bosan dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah, ya. Walaupun ada halangan, ya, yang menimpa ke atas kita, ya. Kadang-kadang dikatakan tak ada kerja lain orang tua ni, asyik membebel aja katanya, ya. Kita terpaksa urut dada je lah, sabar je lah, ya. Takkan kita nak marah pula. Dan itu memang kita kata dah jadi sunnatullah, perjalanan Allah SWT dalam, ya, perjalanan Allah SWT menjadikan sesuatu itu. Kemudian Allah mengeluarkan perintah dan tegahan supaya dilaksanakan di dalam menyampaikan perutusannya, iaitu Nabi Musa diperintahkan bersama saudaranya Nabi Harun, walaupun tidak hadir sebab dia berada di Mesir, supaya pergi menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan membawa keterangan atau tanda, membawa bukti tentang kerasulan kedua-duanya,
berupa mukjizat tongkat, berupa mukjizat tangan yang bercahaya, serta mukjizat lainnya yang akan diperlihatkan kepada mereka nanti, yang mana semuanya berjumlah 9 macam. 9 macam mukjizat. Ya. Hal ini telah pun terdahulu huraiannya pada ayat 133 suratul A'raf. Pandainya tukang huraikan tafsir ni, dia buat perbandingan pada suratul A'raf. Kita tak sempat nak terang pasal dulu dah terang dalam suratul A'raf, ya. Dan keduanya ditegah, janganlah bosan atau jangan cuai untuk mengingatkan Allah, iaitu dalam beribadat, dalam bertasbih kepada Allah dan sebagainya. Jadi ini urusan peringatan ini perlu diberikan kepada, ya, ahli keluarga, sanak saudara, peringatan ini, ya. Tapi biasanya kita menyampaikan ni penuh dengan kebijaksanaan lah, ya. Kalau kita rasa perlu pada saat-saat kita menyampaikan itu tidak memberikan, ya, melahirkan pergaduhan, perkelahian, maka kita boleh menyampaikannya, ya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau berdua berjumpa Fir'aun, sesungguhnya dia telah bermaharaja lela. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, Nabi Harun, ya, peringatkan, ya, pergilah engkau berdua berjumpa Fir'aun, sesungguhnya dia telah bermaharaja lela. Jadi dalam ayat ini ditekankan perkataan izhaba, suruhan untuk pergi. Dalam ayat ini, izhaba, pergilah kamu berdua. Jadi izhaba ini, suruhan pergi di sini, yang penting sekali ialah pergi untuk menemui Firaun dan menyerunya, di samping menyeru rakyatnya, di samping menyeru penduduk negeri Mesir keseluruhannya. Kerana apabila Firaun mahu menyahut seruan, maka mudahlah rakyatnya untuk mengikutinya juga, sesuai dengan peribahasa Arab. Jarang dengar peribahasa Arab ni, ya. An-nasu ala dini mulukihim. Ini dalam bahasa Arab. Terjemahannya, orang ramai atau rakyat akan mengikut sahaja agama rajanya. Ini bila cakap macam ni, tuan-tuan pun mulalah berfikir tu tak, pagi ni belum masuk apa-apa, kopi belum masuk, teh belum masuk, peribahasa Arab masuk dulu. Ya, ini dikatakan sarapan pagi berbentuk kerohanian, ya. Sarapan pagi ada 2 jenis. Kejap lagi sarapan juga, ya. Minum dulu katanya, ya. Itu minum dulu tu, itu sarapan pagi. Tapi yang ini sarapan dalam bentuk kerohanian, supaya akal fikiran kita diberi makan dulu. Ghizaul akli, makanan pemikiran, makanan akal. Barulah akal kita berjalan terus, jadi matang, ideal, bijak, cemerlang dalam pemikiran. Jangan kosong aja, ya. Baik, itu perlu, ya. Dan dinyatakan di sini bahawa Firaun adalah sangat bermaharaja lela. Tagha tu bermaharaja lela, yakni melakukan perbuatan yang melampaui batas sehingga berani mengaku dirinya jadi Tuhan, seperti yang dihikayatkan, diceritakan oleh Allah pada ayat 24 Suratun Nazi'ah. Suratun Nazi'at, ya, An-Nazi'at, wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, yauma tajufur rajifatu tatba'u ar-radifah, qulubun yawma idzin wajifatun absaruha khashi'ah, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah, a idza kunna idzaman nakhirah, qalu tilka idzan qarratun khasiratun
fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahirah hal ataka haditsu Musa idh nada rabbahu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha. Kan dalam suatu Nazi'at sana, ya. Apa kata Firaun? Ana rabbukumul a'la, katanya, ya. Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi, katanya. Dia sendiri mengatakan diri, akulah Tuhan yang maha tinggi. Siap engkau, ya. Saja mencari malapetaka, ya. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Lalu ucapkanlah kepadanya kata-kata yang lemah lembut agar dia mahu beringat ataupun takut kepada Tuhan. Itu kata-kata lemah lembut perlu digunakan, bukan secara kekerasan. Sebab itu dalam ayat yang lain, dalam metodologi dakwah, ya, maknanya teknik kita berdakwah, merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, in kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Jikalau engkau keras, wahai Muhammad, kalau engkau keras, wahai Muhammad, ghalizal qalbi, serta garang, ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Percaya mereka itu, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, akan bertempiaran lari meninggalkan engkau, wahai Muhammad. Keras. Tapi Allah Ta'ala didik Nabi Muhammad itu bersikap lemah lembut, ya. In kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Sebab itu dalam ayat ini Allah ajar Nabi Musa serta Nabi Harun, lalu diucapkanlah kepada Firaun tadi kata-kata yang lemah lembut agar dia mahu beringat ataupun takut kepada Tuhan. Dalam mana keadaan sekalipun. Kata kita berdepan dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, macam itu juga, ya. Kita kena ada apa, kata-kata yang baik-baik, macam itu, ya. Kita penampilan kita nak kena bagus, ya, dalam, ya, wala tujadilu ahlal kitab. Jangan kamu berdebat dengan pakar-pakar ahli kitab Yahudi dan Nasrani, illa billati hiya ahsan, melainkan dengan cara terbaik. Sebab itu dikatakan jadal. Wala tujadilu, jadal. Jadal ni salah satu daripada teknik dakwah juga, berdebat. Kita istilah bahasa Melayu berdebat. Ada jadal, ada jadal, jadal mazmum, berdebat secara tercela, dikutuk oleh syarak, menegak benang basah. Itu jadal, jadal mazmum namanya. Ada jadal mamduh, berdebat secara terpuji. Jadi kita tengoklah, kalau kita nak berdebat dengan ahli kitab ni, kalau kita rasa boleh menang, boleh berdebat. Tapi kalau kita kalah, kita tak bersedia, kita tak baca dulu poin-poin penting, kita nak berdebat, nanti dia eksploitasi kita dalam kata-kata je dan sebagainya, kita dah mengalah. Tak boleh. Nanti dulu, relax, bawa bertenang, jangan gopoh. Pasal apa? Ya, manusia ni gopoh. Khuliqal insanu ajulah. Jadikan manusia itu gopoh, ya. At-ta'ani minar rahman, ya. Al-ajalatu minasyaitan. Bergopoh gapah itu datangnya daripada syaitan. Gulut-gulut, tergopoh gapah, itu syaitan punya kerja. Kalau kita datang berjemaah, orang dah kamat, jangan menggeduduk macam lipat kudung, bawa bertenang, ya. Jalan pelan-pelan. Pasal sana kadang-kadang air menakung, lincin, takut jatuh, berdebuk, ya. Kita ni dah berumur, kalau jatuh lain macam jadinya, ya. Ya. Jalan pelan-pelan. Yang mana kita dapat rakaat, dapat. Kalau kita tak dapat, kita dapat pahala serupa juga, macam itu. Itu dia, jangan tergulut-gulut, jalan pelan-pelan, ya. Yang mana rakaat kita dapat, dapatlah. Kalau tak dapat pun kita dapat pahala juga, walaupun kita dapat hadir, ya.
Dalam menyeru agama kepada Firaun, kedua rasul itu dianjurkan supaya menuturkan kata-kata yang lemah lembut. Jangan ada kekerasan. Elakkan. Kalau nak rasa cakap keras saja, ambil tangan ni tutup mulut. Ya, pasal apa? Kadang-kadang kita terlepas cakap keras, tak tahan orang, tutup mulut, ya, atau pegang lidah. Sebab itu, ya, kata Rasulullah pada Mu'adz bin Jabal, pasal Mu'adz bin Jabal kata, alah, lidah punya pasal pun masuk neraka Jahanam juga. Kata Mu'adz, lidah punya pasal masuk neraka juga. Kata Rasulullah, tidakkah engkau tahu wahai Mu'adz, dengan sebab lidah lah menjerumuskan seseorang itu ke dalam neraka Jahanam. Imsik lisanak, pegang lidahmu. Ya, pasal lidah punya pasal, tengok, ya, apa dah berlaku, ya, terlajak perahu boleh dimundik kembali, boleh diundur belakang. Tapi kalau arus deras, jangan, ya, tak mampu kita. Terlajak perahu boleh dimundik kembali, terlajak kata buruk padahnya, buruk padah. Itulah dia lidah punya pasal, ya. Jadi jaga-jagalah, ya. Nak ngajar-ngajar ni pun lidah bukan boleh tak tentu arah, ya. Dalam menyeru agama kepada Firaun, kedua-dua rasul itu dianjurkan supaya menuturkan kata-kata yang lemah lembut, kerana kata-kata yang lemah lembut itu lebih berkesan daripada kata-kata yang keras dan kasar, malahan akan melembutkan pula hati orang yang derhaka dan melemahkan semangat orang yang bersifat ganas. Kata lemah lembut, bukan senang ni. Sebab itu apa-apa pun nak kena buat semai hajat dulu lah, minta Allah makbulkan permohonan kita bila kita berdepan dengan sesuatu, interview ke apa ke, ya. Nak marah juga kadang-kadang interview ni, ada setengah-setengah pergi, ya. Ahli kitab dalam Quran dikatakan Yahudi dan Nasrani. Apa sebab? Sebab mereka itu mengkaji Taurat, Injil, tapi mereka tak beramal dengan Taurat dan Injil. Baik itu Allah misalkan mereka seperti keldai yang membawa kitab, kama salil himar yahmilu asfara, seperti keldai yang membawa kitab bertimbun-timbun atas belakang dia. Macam itu dihibaratkan Allah Ta'ala kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kerana mereka ini telah menyelewengkan kandungan Taurat, Injil. Sama ada penyelewengan berlaku dari segi makna, penyelewengan berlaku dari segi lafaz, penyelewengan berlaku dari segi pengajaran. Habis diselewengkannya. Yuharrifuna al-kalima am mawadhi'i wa nasu hazzan mimma dzukiru bih. Mereka selewengkan Taurat dan Injil sehingga mereka tidak mendapat apa-apa habuan daripada Taurat dan Injil. Macam kita Al-Quran kita baca, kita dapat habuan banyak, dalamnya pahala, dalamnya berbagai-bagai nasihat, ajaran, ayat janji baik, ayat janji perkhabaran Al-Quran, contoh, tauladan, semua ada. Tapi mereka tak dapat apa-apa habuan. Ya. Tidak setuju. Ya. Malah bukan kata menafikan tentang kewujudan Allah, mereka sorok sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dalam Taurat, mereka tak ceritakan kepada umat, mereka sorokkan. Katimul ilmi mal'unun, orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat oleh Allah SWT. Jadi ahli kitab ni, dia telah selewengkan Taurat, dia telah sorok sifat-sifat Nabi Muhammad dan para sahabat, sehingga kaum mereka jahil tentang agama. Sebab itu doa Nabi betul. Nabi kata Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, kerana mereka jahil, bodoh. Sebab itu nak kena kita berani dalam urusan dakwah ni. Nak ceritakan bahawa nikmat-nikmat yang kita rasai semua ni, lampu, kereta, jenis model kereta sebagainya, semua ni sebenarnya amal soleh yang dilakukan oleh orang yang kafir kepada orang Islam. Tapi sebaliknya orang Islam tidak menjual model dia yang berkaitan dengan iman, Islam dan takwa kepada orang yang bukan Islam. Ini satu kerugian yang besar. Sebab itu Abu Hasan An-Nadawi, ya, rahimahullah ta'ala, pengarang buku yang diberi anugerah oleh Malik Faisal, yang buka sekolah di Nadwatul Ulama Hasan Nadawi di Lucknow, dia tulis satu buku, Maza khasiral alam
bin hitatil muslimin, apakah yang menimpa keraguan kepada satu dunia tentang keruntuhan orang Islam. Orang Islam ni kalau dia maju, maka akan dapat dimunafaati oleh seluruh orang yang bukan Islam. Orang Islam ni kebijaksanaan dia. Sebab itu tamadun di barat itu berpunca daripada ketamadunan Islam sebenarnya. Ini tuan-tuan, hakikat sebenarnya kena tahu. Pasal ini mudah sangat diseleweng oleh, dieksploitasikan oleh barat tentang dunia Islam, ya? Ekonominya, pemerintahannya, politiknya, ya? Dan sebagainya, agama, kemasyarakatan, habis tuan-tuan. Itu sebab di sana ada satu subjek namanya, ya, Hadir al-Alamul Islami, ya, isu semasa dunia Islam. Isu semasa dunia Islam bukan tamadun, bukan sejarah. Maknanya apa yang berlaku kepada orang Islam hari ini di Kashmir, di Ethiopia, di Eritrea, di mana, ya, di Sri Lanka, di Malaysia, di Indonesia, di Filipina, itu semua di Patani, itu semua itu dikatakan isu semasa dunia Islam. Cuba tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi pensyarah, katakan mesti tuan-tuan bagi pada pelajar-pelajar untuk buat kajian, kemudian suruh dia bentang kat depan. Katalah, ya, dari segi ekonominya, dari segi pentadbirannya, dari segi politiknya, dari segi kemasyarakatan, dari segi pemikirannya, semua dikaji. Itu dah satu madah yang cukup membahayakan. Maknanya cukup bahaya, maknanya dia adalah dieksploitasikan oleh musuh-musuh Islam terhadap orang Islam. Wallahu alam. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi tentang huraian ini. Mohon ampun dan maaf. Iaitu kita berhenti pada ayat yang ke-44, ya. Ingatkan, nanti takut saya terlupa ke apa ke. Pasal saya 2-3 tempat mengajar tafsir ni, takut nanti terberalih ke apa ke. Jadi sama-samalah. Jadi ada pakar rojok, senang, ya. Setiap usia sulit nak kena ada. Jadi kalau tak ada, susah lah kan. Jadi bila buka kitab aja, qala musannif rahimahullahu ta'ala, tiba-tiba tang mana, tanya tang mana nak sambung. Itu sebab dia adakan sukatan pelajaran, ya. Guru yang nak mengajar tu, pasal dia kena ada sukatan. Kalau tidak macam mana? Tiba-tiba tanya tang mana, tok guru tak tahu tang mana nak sambung. Anak murid lah, anak murid pun tak ada, habis macam mana? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda, ja'alna min ibadika salihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah, wadfa' 'anna al bala' wal waba' wal bala' wal riya' wal zina wal ahwa' wal fahsya' ma zahara minha ma batan, an baladina khassah, an buldan المسلمين أما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله